Anjing ni untuk kita jadikan sebagai i'tibar adalah haiwan yang sangat terkenal dengan apa? Bukan sebagai, yalah najis berat tu cerita lain, kita tahulah. Tu pun dulu ada orang nak touch juga tu, nak pegang, banyak lagi kau boleh touch, mak bapak engkau tak touch pun nak touch ke situ ke. Anjing ini terkenal sebagai makhluk yang setia, tunduk, patuh. Setia, tunduk dan patuh. Tu anjing. Dia dipilih sebagai datuk bandar. Saya cerita ni, tuan-tuan tengok Google lepas ni tau, jangan sekarang, nanti lu. Tapi itulah anjing masa dia jadi itu, dia pernah ditahan atau didapati bersalah 2-3 kali kerana makan rasuah. Pertama sekali, jauhilah ataupun jangan jadi seperti anjing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah pada kesempatan tengah hari ini kita akan kongsikan satu tajuk, iaitu tentang belajarlah dari alam. Belajarlah dari alam. Dalam bulan Ramadan, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa bulan ini atau bulan penuh kemuliaan ini adalah bulan di mana Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Kata Allah, bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkan Al-Quran. Dan dalam Quran sendiri, cara kita berinteraksi dengan Quran ini paling-paling tidak pun dengan 2 cara. Iaitu pertama disebut sebagai ayat-ayat makru'ah. Ayat-ayat makru'ah ini maksudnya ayat yang dibaca. Kita tengok ayat tu dan kita pun baca. Kita bacalah dengan hukum tajwid yang kita sedia maklum, kita dah belajar, yang ikhfa'nya, iqlabnya, dengungnya, semualah kita ikut. Makru'ah yang dibaca. Satu lagi cara kita berinteraksi dengan Al-Quran adalah dengan disebut sebagai ayat-ayat manzurah. Apa makna ayat manzurah? Manzurah ini datang perkataan nazara. Nazara ni bahasa Arab maksudnya melihat. Tengok, melihat. Jadi ayat dalam Quran ni bukan semata-mata untuk dibaca sahaja, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kita supaya selepas daripada engkau membaca, engkau kena melihat. So, lihat di sini adakah memandang, tengok Quran saja? Tengok Quran pun kalau ikutkan salah satu daripada 3 perkara yang dikira ibadah, ataupun 3 perkara yang boleh meraih pahala. Tahu kan? 3 perkara tengok saja dapat pahala. Pertama, tengok Kaabah. Kaabah tu tengok saja kan? Tuan-tuan dah selesai tawaf, selesai apa sembahyang sunat pun selesai dah. Tengok. Kalau macam kita solat, kita biasa sembahyang, mata kita ikut sunnahnya tengok ke tempat sujud. Tapi benda tu tak jadi di Mekah. Sebab kita kalau solat di depan Kaabah, sunat tengok Kaabah. Bukan tengok ke tempat sujud, tengok ke Kaabah lah. Dapat pahala. Kedua, tengok saja pun dapat pahala, iaitu melihat wajah ibu dan ayah bagi yang masih ada lah. Tengok muka mak ayah pun dapat pahala. Lagi-lagi pula dah 2 tahun dah tak menentu kita balik tak balik. Jadi tahun ni insya-Allah dapat balik. Pandanglah wajah mak ayah kita. Video call pun okey, dapat agak pahala. Tapi tak samalah kalau berdepan kan. Tapi ada orang dia kata, saya bapak mak pun meninggal dah, tak ada pak mentua mak mentua tak ada meninggal habis dah. Jadi saya terlepaslah satu kelebihan yang itu tu. Apalah, kita cadanglah kat dia, carilah mertua baru. Tu kita cadang je lah kalau dia berani lah. Kalau tak berani tak apalah, kita cadang je lah kan. Jadi itu yang kedua. Yang ketiganya adalah iaitu nak dapat pahala hanya dengan tengok saja, iaitu tengok ayat Quran. Sebab itu bagi mana-mana imam-imam tarawih kan, kita sarankan kalau jenis jadi imam betul menghafal dan betul ingat, okeylah, tak ada masalah. Yang akan jadi masalahnya, hafalan dia tak berapa kemas, tak berapa nak ingat sangat. Bila dia sangkut, kesian nanti jemaah belakang. Kesian. Dia banyak sangkut lah kan. Dia jadi nak baca pun tak ingat, dia lekat lama sangat. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Ataupun sampai dekat ayat wa yatajan. Dia tak ingat dah wa yatajan. Dia haraplah pakcik-pakcik belakang soh tamu yang tolong sambung. Mana pakcik tu semua pop ye belakang. Mana ingat.
Lagu Ahmad Jaiz SG Bank boleh lah sambung. Dah mana ingat Sabihim, tak ingat. Wahai tajam lama sangat. Jadi kita cadangkan pada anak muda hafiz Quran yang menjadi imam tu, buka lah dik Quran komposer meja besar tu kan. Buka je lah. Walaupun nampak tak berapa terror lah kalau buka tu. Bayar mahal buka Quran. Baik tu imam sini ya. Tapi tak apalah, baik buka daripada, sebab dapat pahala juga. Satu, dia dah mengapal. Pahala baca, lepas tu pahala tengok. Macam tuan-tuan banyak yang dah baca Yasin ni kan, selama ni kan, daripada kecil baca Yasin tiap-tiap malam Jumaat. Saya ingat sebut sikit pun boleh sambung dah. Innama amruhu iza arada syai'an ay kun fayakun fasubhanallazi biyadihi malaku kulli syai'in wa ilahi. Berkesan sungguh tiap-tiap malam Jumaat tu. Ingat tu. Ayat tu je lah. Baca sendiri pada awal, tak ada lingkup. Masuk kuliah, masuk izajah, masuk tabat balik, jumpa Yasin hujung kali. Padahal nak baca Yasin, boleh. Jadi kalau macam tu, kalau yang dah biasa baca, lagi bagus. Walau dia dah hafal dah Yasin tu, tapi dia buka juga Yasin dan dia tengok, dapat pahala lagi. Pahala baca, pahala ingat, pahala tengok lagi. Tapi kadang nak tunjuk terror kan. Orang bagi Yasin, tak apa. Orang lain. Ini tunjuk. Sini tunjuk. Tak apalah, dia nak macam tu kan. Bagi kita pahala tengok tu ada pahalanya. Okey, selesai. Ayat manzurah. So, dua cara berinteraksi dengan Quran. Pertama, ayat maqru'ah. Kedua, ayat manzurah. Manzurah di sini atau melihat, bukan semata-mata lihat ia dengan mata kita semata-mata. Tetapi maksud ayat manzurah itu adalah melihat setiap apa yang Allah hidangkan dalam Quran itu dengan pandangan yang tembus sampai ke hati kita. Cara yang guru saya selalu pesankan, dia kata begini. Dia kata, Ilyas, kalau baca Quran, sampai dekat ayat, khususnya Allah Ta'ala sebut, Ya ayyuhalladzina amanu, apa? Kutiba alaikumusiyam lah kan? Difardukan ke atas kamu berpuasa. Amanu tu, tertukar nama sendiri, tengok. Kita kan, wahai orang beriman, difardukan kamu puasa. Orang beriman diperintahkan kamu menunaikan hak dan tanggungjawab kepada ahlinya. Tukar beriman tu kepada nama sendiri, tengok. Muhammad Ilyas, tunaikanlah hak dan tanggungjawab kepada yang sepatut. Dia jadi lain. Padahal yang beriman tu dengan nama tu, orang tu lah juga dia bawa tu sampai ke hati. Tu tujuan dia. Sebab itu dalam Quran ada banyak ayat-ayat yang Allah mengajak manusia ni supaya kau tengok ni, kau tengok ni. Sama ada umat, peristiwa, kejadian yang pernah berlaku dulu. Tapi pada kesempatan tengah hari ini, maksud tajuk saya, belajarlah dari alam. Saya nak bawa anda semua untuk segala alam, khususnya alam-alam haiwan yang Allah masukkan dalam Quran. Ingat, dalam Quran tak ada satu huruf pun yang saja-sajalah Tuhan. Macam mana nak bagi cantik muka surat ni? Tambah sikit lah ayat apa-apa sikit bagi nampak sedap sikit kan. Sajalah bubuh bagi penuh muka surat ni kan, nanti setengah jadi. Ni selebihnya ni kan kosong. Tulislah sikit apa-apa jadi. Dah. Setiap patah huruf tu dia ada maksud, message di sebaliknya itu. Maka ayat-ayat Quran berkait tentang binatang-binatang pun bukan saja Tuhan bubuh tu. Dia ada hikmah dia. Ada hikmah di sebalik. Punyalah banyak binatang dalam dunia ni. Kenapa ada binatang atau haiwan-haiwan tertentu yang dimasukkan Allah Ta'ala dalam Quran? Ini kita nak belajar ya. So insya-Allah bunyinya seperti penerangan taklimat di zoo bunyinya. Tapi tak apa. Lantaklah nak kata apa pun. Yang penting kita nak melihat dari kacamata alam haiwan untuk meneropong ke mana diri kita sebenarnya dalam alam haiwan tu. Kita pelajari bersama insya-Allah. Pertama, dalam Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan berkaitan tentang perihal satu makhluk ini, iaitu dikenali atau kita panggil dia sebagai anjing. Anjing ni dalam bahasa Arab disebut kalb. Kaf, lam, ba. Kalb. Tapi satu lagi jangan tertukar. Qaf, lam, ba. Qalb. Itu hati. Orang kita kan selalu kata apa? Engkau sentiasa di kalbuku. Dia jangan K, dia kena Q. Kalau ejaan alfabet lah, dia kena Q. Dia jangan K. K tu kalb. Kalb tu anjing. Engkau sentiasa di anjingku. Pula dah jadi anjing. Pula dah engkau tu anjing. Betul. Tak boleh. Dia kena qaf. Qalb. Qalb. Dalam Quran, Allah Ta'ala berfirman. Saya bacakan ayatnya. Allah Ta'ala menyebutkan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim.
Walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawah famathaluhu kamathalil kalb ila akhiril ayah. Allah Ta'ala sebut, dan kalau kami kehendaki, nescaya kami akan tinggikan pangkatnya dengan mengamalkan ayat-ayat itu. Tapi puak-puak ni, diorang ni bermati-mati cenderung pada dunia, teringin nak sangat ke dunia tu, nak mengikut hawa nafsunya. Maka perangai puak-puak ini sama macam anjing. Surah Al-A'raf ayat 176. Al-A'raf ayat 176. Ada kisah, ada cerita di sebalik ayat ni. Namun kalau saya ulas, panjang. 3,5 paling awal berhenti kalau saya ulas. Cukuplah, memadai kita fokuskan anjing. Anjing ni untuk kita jadikan sebagai iktibar adalah haiwan yang sangat terkenal dengan apa? Bukan sebagai, yalah najis berat tu cerita lain, kita tahulah. Tu pun dulu ada orang nak touch juga tu, nak pegang. Banyak lagi kau boleh touch. Mak bapak kau tak touch pun nak touch ke situ juga. Anjing ini terkenal sebagai makhluk yang setia, tunduk, patuh. Setia, tunduk dan patuh. Tu anjing. Anjing ni memang dia dikenali makhluk yang ada kesetiaan, ada ketundukan dan kepatuhan. Tu anjing. Sebab itu mana-mana orang kalau nak jaga kebun ke, jaga bab-bab keselamatan ni, anjing. Walau yang comelnya kucing. Oyen. Oyen comel. Yalah, nama lah. Ataupun sekarang ni Scottish, British short hair lah, apa nama-nama, Spink lah, apa nama sekarang ni kan, kucing-kucing yang orang bela-bela tu kan. Comel. Tapi kecomelan dia tak mampu untuk nak menandingi kesetiaan, ketundukan dan kepatuhan anjing. Dia comel cakap dia je lah. Nak harap dia tak boleh harap. Tambah gafil. Membulat situ. Nguak tidur. Harap comel. Dia tak ada apa pun kucing tu. Kita bukan membawang, memang sungguh pun. Ustaz ni mengutuk kucing pula. Tak, memang sungguh pun. Kucing dia tak ada apa, dia cantik macam tu. Lah sedap, seronok, comel-comel. Tapi kalau nak dari sudut jagaan, menang ke anjing lagi. Lepas tu kalau tuan pergi ke negara-negara lain, macam itu saya ada program di Perth, Australia. Di airport dia tu, anjing dah lah yang scan-scan dah. Dia kan negara dia tak boleh bawa masuk macam buah-buah oren ke apa kan, dia tak boleh bawa masuk semua sebarang. Dia kan negara pengeluar apa ni kan. Jadi dah cukup dengan alat scan-scan tu, dah cukup satu hari dah. Anjing lagi mari yo. Anak saya kecil-kecil, anjing ni kan anjing yang jenis macam serigala tu, anjing tinggi-tinggi tu. Seram tengok. Bapak dia kontrol lah, padahal bapak dia pun seram tengok kan. Dia mari duk hidu-hidu beg kita semua tu. Dia memang bab-bab keselamatan memang serah ke dia anjing tu. Namun, satu benda yang kita kena tahu, kepatuhan dan kesetiaan seekor anjing tertakluk pada siapa yang bagi dia makan. Itu weaknesses dia kat situlah, kelemahan dia kat situlah. Kepatuhan, kesetiaan seekor anjing bergantung pada siapa yang bagi dia makan. Sebab itu, kadang dia jaga satu rumah, mari penyamun, memanglah dia salak. Mula-mula dia menyalak dulu. Menyalak. Kuang. Dia marah lagi. Tapi penyamun tu dia bawa lah. Dia bawa daging ke apa. Bawa apa. Tangmo. Bazar-bazar pun dah banyak lah ni jual kan. Tangmo kan. Tangmo hak meninggal tu kan. Tangmo. Tak tahu sebut je tu. Daging panjang-panjang tu. Dia bawa yang sedap-sedap. Bawa yang lem-lem apa. Sheng-sheng ke apa. Dilempar bagi anjing tu. Daripada menyalak, jadi baik. Sebab itu, kesetiaan anjing berdasarkan pada siapa bagi dia makan. Tak setia juga maknanya. Sebab itu, dalam Quran, Allah Ta'ala menyebutkan, kau jangan jadi anjing. Allah ajar. Kesetiaan kau hanya pada Allah. Allah saja. Tapi kita kan ada pemimpin di pelbagai peringkat. Kita kan ada pemimpin. Dan kepatuhan pada pemimpin tu kan kena. Betul. Selagi mana pemimpin tu ikut cakap Allah. Tu saja. Maka kita dalam hidup pun sama. Jangan duk jadi macam anjing. Kalau di luar negara dulu, saya ingat mana, di California ke apa. Dia kalau luar negara, kalau tuan-tuan baca ni lah, PBT pun ada pilihan raya. Peringkat PBT, dia ada pilihan raya dia juga. Jadi sekali tu, dia orang punya election, pilihan raya dia dimenangi oleh anjing. Agaknya orang nak jemu dengan orang. Orang ni boleh percaya tak percaya. Baik, anjing sebagai dia punya calon menang pula tu.
Apa nama dia? Saya lupa, bukan apa nama dia. Seorang pula seekor anjing tu. Nama apa? Tapi handsome lah anjing tu. Sega anjing, dia ada jenis dia. Yang bulu jenis ni kan. Tebal sikit tu. Dia dipilih sebagai Datuk Bandar. Saya cerita ni, tuan-tuan tengok Google lepas ni tau. Jangan sekarang, nanti dulu. Tak percaya, tengok Datuk Bandar satu wilayah dalam California tu, yang dia adalah anjing. Datuk Bandarnya anjing. Ada dulu Datuk Bandar dia kambing. Pernah. Kambing, kucing pernah Datuk Bandar dia. Dia punya apa mayor panggil Datuk Bandar dia. Anjing. Tapi itulah anjing masa dia jadi itu, dia pernah ditahan atau didapati bersalah 2-3 kali kerana makan rasuah. Rasuahnya bersifat daging dia makan rasuah daging anjing. Tak tahulah apa lepas tu ditukar pula dengan anjing yang lain pula jadi Datuk Bandar. Sama. Maka kita orang Islam dah lama kenal perangai anjing ni. Pasal dalam Quran pun Tuhan sebut dia orang ni jenis macam tu. Malah dalam surah Al-A'raf juga Allah menceritakan anjing ni dia menjelirkan lidahnya. Maksudnya terlalu nak sangatkan keduniaan tanpa kau menitik beratkan soal daging ke, yang kau nak dapat tu datang daripada mana. Kau tetap peduli je. Janji duduk jelir lidah tu kan. Kau nak sangat. Kau nak sangat. Maaflah kalau dalam suasana pada hari ni kau sanggup buat benda yang memalukan maruah, mencalar maruah keluarga sendiri. Seolah macam kau tak malu ke mak bapak kau kalau masih hidup? Kalau dia kata mak bapak saya mati tak ada. Dia kalau mak bapak kau hidup macam mana? Tak malu ke kau buat perangai macam ni? Khususnya kalau sekarang ni di alam media sosial, medsos apa ni kan. Demi untuk nak meraih subscribers, sama like, sama share, sama itulah, sangguplah demi untuk content creator ni semua ni kita nak pesan. Buat benda-benda mengarut demi untuk nak dapat, itulah pasal orang dapat duit sekarang ni. Kawan-kawan saya, penceramah-penceramah yang banyak terlibat dengan student, dia motivasi pelajar kan. Orang tanya, adik-adik nanti besar-besar nak jadi apa? Kan? Kalau kita dulu mari penceramah motivasi Datuk Bila Kamsah ke apa, mari sekolah ke pada Datuk Syukri Abdullah kan, mari sekolah. Nak jadi apa nanti besar? Angkasawan lah, jadi apa? Cikgu lah, doktor lah apa kan. Oh, zaman sekarang lain budak-budak sekarang kawan-kawan saya sajalah tanya, adik-adik yang cita-cita nak jadi apa? Langsung tu, saya nak jadi YouTuber. Oh, okey. Yang sana? Gamers. Oh, gamers. Okey. Alamak, tak faham. Ni apa? Dropshipper. Oh, dropship. Alamak. Aku dulu tak pernah dengar pula benda Natang Allah ni, tak pernah dengar pula dropshipper. Selalu kena drop subjek. Masa belajar you dulu kena drop subjek. Tak dropshipper. Gitu sekarang punya dia dah ke situ dah anak-anak sekarang. Buat jadi YouTuber. Tuan-tuan kau tahu kan di Malaysia ni ada YouTuber tu sampai pendapatan dia bulanan dia ratus ribu. Duit dia masuk kedai, dia kata, makcik pegang apa saya bayarkan. Tak sewel makcik tu. Pegang apa saya bayar. Saya bayarkan. Dia kaya sangat, tapi dia buat konten untuk nak cerita ke orang. Ada tuan-tuan pun kenal orang tu ke subscriber dia. Cerita buat siapa. Dia YouTuber, dia kaya sangat. Gamers, pemain dia game online. Oh, dia duduk mana? Kuala Selangor kan, budak tu kan. Oh, kaya. Sport kau berapa kali tu kau. Dahsyat. Jadi siapa sangka akan sampai maksud saya sampai satu tahap kalau nak mengejar keduniaan pun tak ada masalah. Tapi dalam keadaan ruang lingkup yang dibenarkan agama. Janganlah buat benda semata nak dapat perhatian, nak mendapat views yang tinggi. Jadi kau buat benda yang mencalar agama, merosak maruah diri sampai dipanggil bad marketing. Memanglah orang kecam, orang kutuk, orang maki kan, melitup muka terputus tali ke apa kan. Tapi kita bimbang satu benda, dia rasa dia orang hentam, orang maki, tapi dia nak apa tau? Nama dia berada di bibir-bibir kita. Dia macam tu. Ada orang dia faham macam tu. Buat drama tak elok, adegan tak senonoh ke apa, orang akan ingat dia. Tapi bagi kita orang Islam, benda macam tu sebenarnya impak dia tak elok untuk masa depan. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, kullu bani Adam mu'afi. Setiap anak Adam ini akan diampun oleh Allah Ta'ala. Yalah, selama mana dosanya tu tak keh berat lah. Kalau syirik, tu dia cerita lain lah, kena taubat lain pula. Tapi kalau setakat dosa-dosa ringan-ringan apa, yalah, pergi ke bazir pula. Bazar tu kan, nengok peha orang, peha ayam lebih kurang je tengok tu kan. Tu sikit-sikit istighfar tu boleh lah.
Tapi ni kes-kes berat. Dan yang itu yang kecil-kecil punya dosa, Tuhan ampun, Nabi kata. Kecuali illal mujahirin. Apa makna mujahirin? Orang yang dia buat dosa, seorang pun tak tahu yang dia buat dosa tu. Senyap-senyap dia buat lorong gelap mana kat luar negara, orang kan tahu di luar negara. Tapi dia pergi update cerita kat orang. Mandi buih, mandi sabun ke apa dengan siapa-siapa kan. Update pula tu. Lepas tu, sorry, dia padam balik. Dia turunkan balik post dia tu, minta maaf semua. Buat perangai macam tu, Nabi kata Tuhan tak ampun perangai macam tu. Saja mendedahkan diri. Allah Ta'ala tutup aib, orang tak tahu. Kau pula sibuk nak beritahu orang. Perbuatan macam tu memang beratlah kesnya tu. So, pertama sekali, jauhilah ataupun jangan jadi seperti anjing. Hidupnya, kesetiaan dia hanya pada siapa yang dia taat semata-mata. Pada kita orang Islam, manusia ni kita, taatnya kita adalah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu. Yang keduanya adalah dalam Quran juga ada haiwan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan sebagai satu ingatan buat kita. Secara umum kita sebut haiwan atau binatang ternak. Allah sebut binatang ternak. Binatang ternak ini kata Allah dalam Quran, ulaika kal an'am balhum adall. Kata Allah, orang ada mata ada telinga tapi sikit pun tak menggunakan ke arah untuk kebaikan diri dia, tapi dia tak mendengar pun peringatan Allah. Puak-puak ni Tuhan kata sama macam binatang ternak. Dia binatang ternak ni beza dengan binatang peliharaan, pets tu. Apa beza dia? Binatang ternak dengan peliharaan. Dia binatang ternak ni, dia tak ada keistimewaan pun. Dia hanya pada nilai, pada berat dan saiz saja. Binatang ternak ada istimewa dia. Bulu dia, bentuk dia, mata dia. Tu jadi pet. Tapi kalau binatang ternak bukannya cantik pun. Orang kira nak makannya. Dia dikira, ditimbang dari sudut berat dan saiz saja. Maknanya hina tak? Kalau ikutkan dari sudut nisbahnya, manusia tu dianggap seperti binatang ternak. Kau tak ada nilai pun. Tak ada nilai pun kalau ikut. Jadi oleh kerana itu, apa yang nak dimaksudkan manusia yang berperangai seperti binatang ternak? Jawabnya begini. Binatang ternak, dalam hidup dia, dia hanya sekadar memenuhi 5 perkara. Makan, minum, tidur, rehat, kahwin. Ya tahu juga disebut sebagai rukun biologi. Makan, minum, tidur, rehat, kahwin. Kalau hidup kita semata untuk 5 ini, apa beza kita dengan kambing? Memanglah kita makan di buffet tu, kambing menerap tu, merap dah kambing pahat duk hirir tu kan. Beza dengan kambing tu. Makan, minum, tidur, rehat, kahwin. Tu kambing pun buat lah. Memang kasar, tapi macam mana Tuhan sebut? Kena bagi tahu lah. Baca sendiri tak rasa, mai kita bentangkan. Baru rasa. Apa bezanya kau ni kalau hidup semayang tak, zakat tak nak bayar, hidup mensuah ke orang, dengan kambing lebih kurang lah. Macam tu kan. Ni kambing kan macam tu hidup dia, makan, minum, tidur, rehat, kahwin. Kalau ada setengah-setengah jenis-jenis kambing yang bakar-bakar dahsyat-dahsyat ni, dia kahwin dia sehari banyak kali. Banyak kali. Saya dulu pergi Turki, ada projek dulu sekali. Satu ladang kambing tu luas kan. Orang kita lah di sana, dia ada JV dengan orang Turki. Besar. Jadi apa saya lupa bakar apa. Tapi dia tanya saya lah, Ustaz cuba teka mana jantan mana betina. Pasal dia susah juga nak detect mana jantan mana betina. Jadi kita tengok, saya pun dah macam soalan menuju 4 belalang pula dah. Mana jantan mana betina, mana belakang mana depan pun kita pun tak tahu, saya tak pandai tu. Macam ni Ustaz. Semua ni betina dia kata. Semua betina, habis jantan. Tu yang kat pokok tu. Seekor tu jantan. Dia duduk relax, baring tu kan. Yang belekat, relax, baring. Itu aku tambah lah. Dia tak boleh banyak jantan. Dia gaduh ni, berebut girlfriend. Ini semua ni dia. Dia seekor tu lah. Dahsyat. Nampak muka dia putih kan. Melayan banyak sangat. Banyak sangat. Itulah dia kambing. Hidup dia kahwin panjang kerja. Ustaz, kalau orang kahwin banyak kali tu kambing kan? Tak lah. Maksud saya perjuangan hidup dia, kahwin kerja, mikir nak kahwin. Cerita pasal ceramah nak kahwin lagi. Nak kahwin. Dah lah, kau tak ada kerja lain, kerja kahwin. Kalau jumpa ustaz ada doa kahwin. Nak kau.
Doa lah minta Lailatul Qadar ke apa, kahwin macam. Tapi taklah, kambing dia tu simptom ada. Kan? Simptom kambing tu ada. Apa lagi? Dia kerja tu lah. Dan kambing ataupun binatang ternak yang lain nak diiktibarkan kita sebagai manusia ni, dia tak pernah peduli pun halal haram. Dia tak pernah peduli pun. Kambing kalau nak makan rumput sekalipun, mana dia heran, mana peduli ada cok halal jakim ke apa. Telan sudahlah. Dalam hidup dia, bagi seekor kambing ke mana-mana binatang ternak, dia, orang kata apa, tak sesuai lah ayat ni, tapi sajalah nak bagi faham kan. Kalau siapa hidup binatang ternak ni adalah what I want to eat. What I want to eat. Atau mungkin what I want to have. Dia bukannya who I want to be. Dia istilahnya tu. Who. Macam kita kan manusia, kita nak jadi siapa? Ramadan kan? La'allakum tattaqun, jadi orang bertakwa. Who I want to be? Muttaqin. Clear. Kambing mana ada? Saya nak jadi kambing yang lebih baik pada semalam. Kambing yang lebih mana ada? Dia tak ada cita-cita macam tu lah dalam hidup dia. Sama lah. Lagi tak meninggal. Lagi tak disembelih. Maka janganlah hidup hanya sekadar makan, minum, tidur, rehat, kahwin. Semata-mata. Tapi tengah-tengah hari ni nak rehat-rehat lah. Kan nampak ustaz nak pejam pun rasa bersalah. Kan kita kambing pula. Kita dalam kehidupan, tidur ni bukanlah satu benda yang dipandang sebagai satu kehinaan. Tidur manjang Ramadan tidur. Kita tak nafi. Ada kawan kita ni memang lepas subuh tidur, lepas zuhur tidur, lepas asar tidur. Itu bukanlah satu kesalahan. Tapi kalau sekiranya Quran langsung tak baca, sembahyang sunat, iktikaf apa pun tak ada, tidur manjang lagi 10 minit nak berbuka baru bangun, itu tidaklah tidur yang dinilai sebagai ibadah, tapi itu disebut sebagai latihan untuk meninggal dunia. Kuat sangat tidur ni, mejam manjang, asal dia jumpa dinding pejam tu. Tapi maaf, ni saja share sikit lah ya. Kita ni dengan tidur, sebenarnya Islam raikan orang tidur tau. Meraihkan macam mana? Dengar dulu. Boleh dah ni. Nanti dulu. Dalil tak baca lagi, kira nak balik. Nanti dulu. Kira nak pejam. Elok dah tu ustaz bagi dalil. Walau kita kan manusia biasa. Penceramah tak penceramah, ulama mana pun dia tetap manusia. Nabi Rasul dia tetap manusia. Walau bagaimanapun kita ada limit dia. Iza qama ahadukum minal lail fasta'jamal Qur'an ala lisanih falam yadri ma yaqul falyattaja'. Nabi SAW bersabda, kalau kamu bangun solat malam, ni sekarang kan musim-musim Ramadan ni kan kita tarawih, lepas tarawih kan nanti malam sebelum nak sahur makan tengah malam sebelum nak bersahur tu ada orang sembahyang sunat kejap kan, kadang dia bangun awal sikit lah, tengah panas lauk 4:30, pukul 5 dia bangun. Namun Nabi kata, tengah dia sembahyang tu dalam keadaan yang keterlaluan mengantuk. Tapi kan sembahyang kan baca Quran, baca Fatihah apa kan. Tapi dalam keadaan mengantuk, bersangatan mengantuk, sampai dia pun tak tahulah apa dia baca. Maka Nabi kata, falyattaji'. Pergi tidur. Nabi kata, pergi tidur. Tak payah nak semayang lagi dah. Pergi tidur. Pasal kalau kau semayang sekalipun, kau bukan tahu kau baca apa. Kuliah tak jumpa ujung. Ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma 'abud wa la ana 'abidu ma 'abadtum. Wala na'budu ma batu wala antum ma'biduna ma'abun wala ana pasal tak habis apa tadi tak habis kan. Lagi tak jumpa lakum tu. Lama sangat macam Baqarah dia baca kan. Tu tanda kau dengan tu lagi tidur. Islam raikan tu. Jangan dipaksa-paksa kau dia mengantuk, tidur je lah. Tak apa tidur. Sebab tu kalau di zaman Nabi SAW dulu, mengantuk ni anugerah. Macam perang Badar kan. Esok tu perang, malam ni tentera Islam semua suspend. Perang pertama kan. Jadi suspend. Ada yang mengasah ini pedang, alatan perang yang Nabi sahabat munajat doa menangis merayu pada Allah. Esok perang yang pokok kafir tu tengah ya lagi kan, tengah duk seronok lagi kan, duk tunjuk langit lagi, syok menari dia bawa perempuan semua yang tentera Islam ni. Jadi disebabkan dia orang punya kegelisahan tu sangat, Allah datangkan rasa mengantuk. Semua terlena dalam tentera Islam tu, semua Allah mengantukkan dia orang. Dan akhirnya terlelap masing-masing supaya tidur awal, kualiti, esok nak perang. Ini tidur awal. Jadi maknanya mengantuk, tidur ni juga
tanda kasih sayang Allah. Kawan-kawan saya banyak bagi sumbangan di mana Syria, negara bergolak apa kan. Dia orang punya takjub. Dia orang kata budak-budak boleh tidur tepi-tepi jalan, tepi bus stop. Negara berperang ni. Kau boleh tidur. Anytime tau kena bom tau. Dia boleh tidur. Tak. Maknanya Allah bagi rehat untuk dia. Kau kan gelisah mak bapak mati, abang kena tembak. Tidur dalam suasana begitu, itu kasih sayang dari Allah. Tapi kalau dalam ceramah kau tidur, itu juga kasih sayang. Tuan-tuan kerja 8 jam, penat kot. Pukul 1 sampai pukul 2 penganjur buat program pula. Bila aku nak tidur Sekaranglah masanya. Silakan. Tak faham kan? Tak apa. Tapi ada setengah orang dia memang penyakit Maaf, dia memang penyakit. Bukan dia saja-saja dia pantang ajak tidur. Tak, dia memang ada penyakit. Dipanggil narkolepsi. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, salah seorang pemimpin negara kita pun dulu dia adalah narkolepsi. Dan dia sering kali di mana-mana majlis yang dia ada, dulu kalau sekarang viral lah, ambil gambar. Dan lagi-lagi masa nak pilihan raya, orang ambil gambar dia heboh dengan orang lain. Tidur. Macam ni. Duduk macam ni. Tak, dia narkolepsi. Dia penyakit. Dia bukan saja orang kata tidur ni kan, mengantuk ni lambang pemalas. Bukan. Dia ada penyakit. Siapa pernah kutuk, pergi cepat minta maaf cepat. Dia hidup lagi tu. Jangan. Sekian dimaklumkan. Tu yang kedua. Yang ketiga. Waktu kita mulut jangan laju. Kita tak tahu kan. Kita kata kat orang kadang kita tak tahu. Yang ketiga. Dalam Quran juga Allah Subhanahu Wa Taala menghidangkan kepada kita ada jenis haiwan yang berikutnya. Maknanya kalau tadi pertama anjing, kedua binatang ternak, ketiga iaitu haiwan yang kita sebut sebagai monyet ataupun beruk. Walaupun ada orang ada beza, dia kata monyet beruk tak sama ustaz. Tak apalah, ni sembang tengah hari, tak payahlah detail sangat. Kita bukannya zoologi. Kan ada tak apalah, beruk monyet lebih kurang lah. Yang Allah Ta'ala rakamkan dalam Quran, iaitu ayatnya, kata Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa abadat taghut ulaika syarrum makanan wa adallu an sawa'is sabil. Sadaqallahul azim. Kata Allah Ta'ala, maukah kamu aku tunjukkan ada orang yang balasan dia lebih teruk di sisi Allah Ta'ala? Orang-orang yang dilaknat sampai puak-puak tu jadi beruk, jadi babi. Dan mereka ini penyembah taghut, dan mereka inilah orang yang sesat dari jalan yang benar. Surah Al-Ma'idah ayat 60. Al-Ma'idah ayat 60. Dalam sejarah, kita sendiri pernah dengar ataupun kita pernah baca, ada golongan yang mereka ni akhirnya bertukar menjadi monyet, bertukar menjadi memang jadi sungguh. Cuma teori Darwin tu bagi kita orang Islam, kita tak terima lah macam tu. Evolusi manusia macam tu bagi terima. Pasal ada orang bersandarkan ni cerita ni. Dia kata dulu kan ada Ashabus Sabt, golongan puak-puak hari Sabtu, Yahudi yang duduk di pesisiran pantai. Yang diorang ni diorang sebenarnya Sabtu tu adalah hari ibadah. Macam kita hari Jumaat. Tapi kita Jumaat pun boleh keluar cari rezeki. Syariat dulu. Sabtu, As-Sabt. Sabt tu maksudnya rehat. Sudah, nak meniaga kerja, dah. Fokus ibadah Sabtu. Tapi dia orang gatai pergi tangkap ikan. Memang career dia orang kerja tangkap ikan, nelayan tangkap ikan. Dan takdir Allah, dalam seminggu Sabtu je ikan paling banyak melompat. Paling meliuk-liuk ikan. Wah, geram kawan. Dia pasang perangkap hari Jumaat, dia pergi ambil hasil hari Ahad. So dia tangkap dah hari Sabtu. Tak kan? Itulah Yahudi. Kecerdikan dia itu untuk kejahatan, bertujuan jahat. Walaupun dia cuba tampil dengan luaran yang nampak seperti baik, tapi dia ada yang dalamnya itu. Sebab Allah Ta'ala sebut walan tarda ankal yahud wan nasara. Yahudi Nasrani takkan pernah redha dengan kau. Dia nampak macam nak berbaik-baik, baik ada makna.
Dia baik ada makna. Jahat, dia ada jahatnya itu yang tersendiri. Maka sebab itu, apa yang kita nak fokuskan bukanlah cerita pasal Yahudi ni sangat. Itu lain tahulah cerita. Yang kita nak sebutkan adalah perangai monyet atau perangai beruk. Dia adalah simbol kepada orang yang suka buat kacau dan tak rasa bersalah bila dia buat salah, malah dia berbangga. Ini pelajaran kita nak ambil. Beruk monyet ni, dia adalah makhluk yang suka buat kacau. Dan dia tak rasa bersalah bila dia buat salah. Dan dia berbangga pula dengan kesalahan yang dia buat. Orang lain kan malu. Taubatlah hum lah, aku tak buat dah apa. Tak, dia aku yang buat. Dia tak ada rasa macam, faham tak? Tak ada. Dia suka buat kacau. Sebab itu marilah kita ambil iktibar, jangan jadi golongan macam ni, suka buat kacau. Dan kalau buat benda salah tu, retilah rasa bersalah sikit. Jangan buat tak reti, dia dah buat salah tak mengaku pula. Jangan macam tu. Dan dia suka buat kekacauan. Sebab itu khususnya rakan-rakan kita, seluruh warga Kementerian Kerja Raya sekalian dan juga penonton-penonton di alam maya di luar sana tu, yang tengah baring, tidur, bengkok, tak tahu mata buka ketak tu, kita nak pesankan supaya dalam hidup jangan menyusahkan orang. Monyet kan macam tu. Dulu saya kawan-kawan UKM dulu kan. UKM belakang tu kan banyak monyet. Ya Allah, monyet tu. Dia masuk kotik pantang buka ni sikit. Sebab tu perempuan student mahasiswi sana jarang jemur ni. Yang dalam-dalam dia ambil. Dalam-dalam buat apa? Tak tahu. Dia syok, dia ambil. Dia pun macam orang juga kan. Dalam ramai-ramai tu dia ada abang long dia. Mana baju tadi? Sini. Sini. Renjai sudah mari. Sini mari. Dia bagi. Tu. Dia suka buat kacau. Tuan-tuan tahu tak? Imam Hasan Al-Basri pernah menyebutkan apa tanda orang itu manusia tu, dia tu baik punya orang. Tuan-tuan, saya sendiri pun, kita janganlah mengaku kita baik. Tak payahlah mengaku baik. Tapi, kalau tuan-tuan ada perangai ni, kalau tuan-tuan tak mengaku pun, agama mengakui tuan-tuan ni orang baik. Apa tanda dia? Kata Imam Hasan Al-Basri ada 3 tanda. Saya sebut satu je lah. Lagi 2 Ramadan tahun depan lah. Tu pun kalau panggil. Apa dia? Kaful azza. Makna kaful azza ni apa? Menahan diri dari menyusahkan orang. Tuan-tuan ni kalau hidup, jenis tak suka menyusahkan orang. Dan prinsip tuan-tuan, aku hidup tak nak menyusahkan orang. Tuan-tuan ni orang baik. Kata Imam Hasan Al-Basri. Tuan-tuan ni memang orang baik. Tak tunggu pakai kepiah atas kepala, tak tunggu pakai jubah nak digelar baik. Tak. Dalam hati tu, aku tak nak menyusahkan orang. Tuan-tuan ni orang baik. Gi masjid, gi surau, parking elok-elok. Jangan masuk parking berceramah. Geram ustaz, dah orang lain. Bukan saya, penceramah lain. Saya okey je. Jangan menyusahkan orang. Walaupun benda tu senang bagi kita. Aku kalau parking sini, aku nak keluar senang nanti. Dah. Aku akan blok habis kereta orang nanti. Susah orang nanti. Kalau aku meniaga kat sini ni, ini pot cantik. Orang lalu sini traffic light itu memang nampak aku semua. Tapi dengan aku meniaga kat sini, nanti jalan jadi jam, orang berhenti tepi lah apa, jadi trafik jadi kelang kabut. Jangan menyusahkan orang. Tuan-tuan ada perangai macam tu, tuan-tuan ni orang baik. Amin. Orang baik. Selipar, retilah susun elok-elok sikit. Habis dia sepak, habis dengan selipar penceramah masuk ke longkang habis. Penceramah tu keluar-keluar tengok tinggal sebelah. Mana satu lagi, rupa dalam longkang. Mari orang masjid, pasal ustaz? Pasal? Selipar satu dalam longkang. Oh, ustaz, ujian Allah. Oh. Saya suka macam ni. Saya suka. Kan? Ingat tu ya. Hidup jangan menyusahkan orang. Tu sajalah kita nak pesankan. Ya, tuan-tuan tak suka menyusahkan orang, tuan-tuan ni kira orang baiklah tuan-tuan ya. Baiklah, cukuplah setakat ni sajalah sembang-sembang kita pada tengah hari ini. Mudah-mudahan Allah Taala memberikan banyak manfaat pada kita. Betul kan? 150 dah berhenti kan? Kan 150 dah kan? Kena lagi. Cukuplah kot, lain kali pula kan, lain kali lah kan. Nampak muka terkejut sangat, nampak dia suruh kita berhenti 150. Kita pancual, jangan. Seko lagi lah mendatang ke macam mana? Boleh seko lagi. Seko lagi. Iaitu haiwan yang lagi satu yang saya nak kongsikan di sini adalah keldai, donkey. Keldai ni dia adalah simbol makhluk bodoh. Dia adalah makhluk bodoh. Maaf, yang mengatakan bodoh tu bukan saya sendiri. Agama menyebutkan, masalul ladzina humilut taurata thumma lam yahmiluha kamasalil himar ila akhiril ayat. Orang yang memikul Taurat
memikul kitab Allah, sedangkan dia pun tak tahu apa benda yang dipikul atas belakang. Dia dengan keledai kawan. Dia dengan keledai 2 kali 5. Dia macam keledai dia tu. Saya ramailah kawan-kawan kot pernah duduk di tanah Arab. Saya dulu masa di Mesir, saya pula duduk Mesir tu kampung. Kawasan saya duduk tu nama Tonto. Jadi saya duduk ni kawasan perkampungan, betul-betul kampung ni. Jadi memang orang kampung tempat saya duduk tu, dia orang bela keledai as dia punya pengangkut barang dia lah, pengangkut barang. Dan tuan-tuan tahu keledai ni diguna pakai untuk apa? Memang angkat barang, tapi barang yang diangkut, yang diletakkan atas belakang orang tua tu, sampai tahap benda tak munasabah dia bawa. Saya ni kejadian betul-betul jadi saya dulu ni. Dia pun pergi bubuh peti air atas belakang keledai. Dia nak, Arab-Arab ni nak pindah rumah. Nak depan takkan nak sewa lori buang karen. Keledai ada, bini kata bang, keledai ada nak ambil tu. Ambil keledai tu cukup. Nak booking lori apa ya, mahal sangat payah nak ambil tu cukup. Ti bubuh je lah. Keledai kerja sampai mati yo. Dia kerja sampai mati, dah tak boleh nak makan, buat apa lagi? Baik mati. Dia kerja sampai mati. Sebab tu keledai ni haram dimakan. Dia binatang bodoh. Dia bodoh. Tak payahlah ulang banyak kali dah lah. Apa Ustaz? Dah tak payah sampai Ramadan ni. Dia binatang yang macam tu lah. Dia bodoh. Jadi maksudnya kalau kuda lain. Kuda ni dia ada mood Siapa naik atas belakang dia buat tak tentu arah apa, dia terajang dia terajang. Tambah apa peti air. Dia lipat bagi Lu siapa aku standard angkat ni Aku kuda Arab, kuda Brazil ni kau buat bubuh ni dia keledai kau bubuh lah apa pun, dan memang dia jalan. Dia tak ada kata dah iok jalan terbalik mati habis. Jadi kita jangan jadi manusia macam tu. Reti tak selama ni kita ada Quran, dan pernah tak kita hayati isi kandungan Quran dalam tu? Kalau tak pernah ambil tahu langsung Quran ni cerita pasal apa, Quran melarang apa, Quran menyuruh apa, macam keledai tak tahu apa. Tahu ngapa, tahu pemikul saja. Fahamnya tidak. Jangan jadi macam tu. Cukuplah bagi mengakhiri kuliah Zuhur tengah hari. Saya pun tak tahu tuan-tuan dapat apa. Banyak binatang ini semua. Tapi binatang bukan sekadar binatang lah. Binatang untuk diambil i'tibar untuk kehidupan kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma akfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan warzuqna lailatul qadar. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, ampunkanlah dosa ibu ayah kami, ampunkanlah dosa pasangan dan ahli keluarga kami, ya Allah. Ya Allah, rahmatilah buat seluruh warga Kementerian Kerja Rayanya, ya Allah. Berikanlah kepada mereka keberkatan rezeki, kemudahan dalam urusan dan kelancaran dalam setiap perancangan. Ya Allah, berikanlah kebaikan yang banyak melimpah ruah dalam kehidupan kami semua. Jadikanlah kami manusia, orang beriman yang ada takwa dalam hati, berintegriti dalam tugas dan urusan harian kami, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada perkara yang akan melakukan yang boleh mengundang kemurkaan dan kebencian-Mu, ya Allah. Pandanglah kami dengan rahmat-Mu, pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu. Catatkanlah nama kami di pintu-pintu syurga-Mu, ya Allah. Ya Zal Jalali wal Ikram. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna minkum. Terima kasih semua, moga ada rezeki jumpa lagi. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.